Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi pelbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri. Jadi terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada frontliner kita yang bertungkus lumus dalam menangani wabak COVID-19 ni, para doktor, para jururawat, petugas-petugas di KKM, hospital-hospital, barisan-barisan pertahanan negara, polis-polis, tentera, barisan imigresen, badan-badan NGO yang juga bertungkus lumus dalam membantu memberi sumbangan kepada warga-warga yang terjejas, jiran-jiran yang mengambil tahu jiran-jirannya yang lain untuk membantu, dan sesiapa sahaja yang terlibat secara langsung, secara tidak langsung pada diri kita sendiri masing-masing, sama-sama yang mengambil berat terhadap orang lain. Kita sama-sama kita ucapkan tahniah pada diri masing-masing dan kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sama-sama, insya-Allah. Jadi tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Moga-moga kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia ini. Jadi saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk sama-sama kita menanamkan keyakinan dan menanamkan keazaman dalam diri kita untuk kita berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh. Yang pertamanya kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, barulah akan tertanamnya keyakinan di dalam diri kita untuk berusaha menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa inilah orang yang ada ditanam keyakinan di dalam hatinya untuk terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menguji kita, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendidik kita. Dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya banyak hikmahnya. Dalam teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala apabila kita membaca ayat-ayat Allah, Allah selalu tegur kita dengan pertanyaan afala tatafakkarun. Adakah kita masih tidak memikirkannya? Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita kisah-kisah, Allah ceritakan tentang kebesarannya, nikmat-nikmatnya, dan Allah lontarkan persoalan, adakah kita masih tidak memikirkannya? Saya ingin bawa sahabat-sahabat semua untuk kita memahami satu analogi, ya. Sedar tidak sedar, kadang-kadang apabila seorang ibu ayah dia menasihati anak-anaknya, bila dia nasihat supaya kita beringat, kita sebagai manusia ni kadang-kadang untuk menanamkan keyakinan di dalam diri kita ni, kita nak lihat dan kita nak kenal baru kita akan merasa serik untuk melakukannya. Sebab itu pentingnya keyakinan. Apabila kita memahami dan kita meyakini sesuatunya dengan logik akal fikiran pertamanya dahulu, berbekalkan nas-nas Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dia akan memandu diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dinasihati oleh ibu bapa kita masih lagi melakukannya, maka kita akan dikenakan denda. Antaranya adalah siapa ya sahabat-sahabat pernah kena denda, kita dikurung dalam tandas, dikurung dalam rumah, tidak dibenarkan masuk dalam rumah. Sedar tidak sedar sekarang ujian kita sebenarnya kita dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah masing-masing. Kita dibataskan pergerakan kita. Sebenarnya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala nak memperlihatkan kepada kita apa yang kita tidak pernah syukuri sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala nampakkan sesuatu supaya kita kembali beringat. Kadang-kadang kalau bagi suami yang tidak memahami tugas isteri di rumah,
pada ketika wabak inilah kita faham, oh begini rupanya tugas isteri di rumah. Dan bagi seorang isteri pula, dia melihat suaminya tidak bekerja, mencari nafkah, oh begini pentingnya suami kita mencari nafkah. Bagi sesiapa yang tidak faham akan tugas para tentera, para polis, rupanya begini tugas-tugas mereka. Bagi yang tidak memahami perasaan guru-guru, apabila kita duduk di rumah, kita menjaga anak kita sendiri, kita mendidik sendiri, oh begini rupanya perasaan guru-guru. Dan apabila, dan banyak lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan pada kita, yang tidak mementingkan diri sendirinya, dan kita nampak ada mementingkan diri sendiri. Ini semua Allah Subhanahu Wa Taala nampak untuk kita memikirkan kembali hikmah di sebalik ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebab itu saya nak mengajak sahabat-sahabat semua untuk menanamkan keyakinan, walaupun tidak nampak, walaupun tidak dengar. Apabila kita belajar sesuatu secara logik, akalnya akan dapat menanamkan keyakinan dalam diri kita supaya kita dapat kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin datangkan kepada sahabat-sahabat semua dua firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita banding bezakan dua kelompok manusia. Yang pertamanya, saya ingin mengajak sahabat-sahabat memahami satu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah As-Sajdah ayat 12. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahwasanya satu golongan manusia yang berdosa, apabila dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan penuh dengan dosa, maka dia menggigil ketakutan. Kerana apa? Pada ketika itulah absarna wa sami'na, dia baru nampak dan dia baru mendengar. Dia memahami. Ketika itu baru tertanam keyakinan di dalam dirinya setelah dia melihat dan mendengar akan azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak apabila kita telah di azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala baru kita nak meyakininya. Berbeza pula pada satu golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 4, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Satu golongan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, dia beriman kepada Allah Subhanahu, dia beriman kepada kitab Allah, kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga beriman akan kitab-kitab Allah yang sebelumnya, dan dia beriman juga kepada hari akhirat dengan penuh keyakinan, sepenuh keyakinan. Dah lihat belum? Lihat lagi. Adakah dia mendengar? Dia memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan tertanam di dalam hatinya akan keyakinan untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu didikan Allah Subhanahu Wa Taala ini cantik sekali. Apabila kita memahami firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, ada logik untuk kita dapat meyakini di dalam hati kita, insya-Allah. Sebab itu kita kembalilah beringat supaya kita dapat menanamkan keyakinan di dalam diri kita untuk kita jadikan diri kita orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah golongan yang bertakwa. Ini keazaman yang kita nak tanam bersempena kita bertemu dalam bulan yang mulia, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat sebelum kamu. Moga-moga kamu jadi orang yang bertakwa di sini.